Okey, baik. So kita lihat nota ni, inilah dia nota dia. Alright. Okey. Tentang zaman prasejarah. Boleh nampak boleh nampak tentang zaman prasejarah tu? Okey, boleh Alright, bagus. Okey, baik. So kita lihat nota zaman prasejarah ini. Okey, baik. So kita terus lihat tentang zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah? Zaman inilah dia. Yang cikgu nak kamu salin. Okey, untuk yang macam ni, okey, cikgu syorkan begini. Okey, iaitu kan tadi kita dah lipat 4 kan? Kita dah lihat lipat 4 tadi. So apa yang kita kena buat iaitu apa tahu? Kita akan letakkan kat sini zaman prasejarah. Kemudian kita pecahkan kepada 3, Paleolitik. Kemudian di sini nanti kita buat huraian dia. Maknanya zaman prasejarah, kemudian dalam kotak ini ada Paleolitik, nanti Mesolitik, kemudian Neolitik. Kemudian kat sini kita akan buat penggunaan teknologi batu dan huraian dia. So kat sini huraian dia. Yang sini huraian dia. Yang sini tajuk-tajuk. Okey, zaman tu. Okey. So itu teknik yang lebih baik supaya lebih jelas. Okey, lebih jelas. Okey, jom. Okey, kita lihat zaman prasejarah iaitu zaman Paleolitik. Penggunaan teknologi batu dan penggunaan peralatan daripada tulang binatang. Tulang binatang. Binatang apa yang ada cikgu? Okey, harimau bertaring panjang, gajah, kuda, tu semua. Okey, tulang-tulang binatang. Boleh salin ikut dia punya arrow tu. Okey, dia punya arrow tu kamu boleh buat juga. Ikut arrow dia tu. Okey, dan ianya adalah zaman yang serba mencabar. Zaman yang serba mencabar maknanya zaman yang sukar, yang susah. Okey. Baik. Yang kedua kita tengok iaitu zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik, cara hidup semakin berkembang. Kemudian cuaca pun tak terlalu sejuk. Sebab dikabarkan pada waktu ini, zaman ini kita tahu bahawa zaman Mesolitik mereka sedang mengalami apa? Mengalami kalau cuaca tidak terlalu sejuk, kerana apa? Kerana waktu itu berlakulah zaman air batu iaitu zaman Holocene. Zaman air batu akhir iaitu zaman Holocene. Nanti kamu belajar. Okey. Baik. Seterusnya zaman Neolitik. Zaman Neolitik, kalau kita lihat di sini, zaman Neolitik adalah zaman di mana kalau kita lihat perkembangan teknologi dan corak kehidupan dia lebih baik. Dan seterusnya kalau kita lihat di sini iaitu zaman logam. Penggunaan teknologi gangsa dan besi, serta mereka telah melakukan aktiviti pelayaran. So boleh ambil yang ini. Ada 4 zaman: Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. So kalau dah siap, bagi tahu dah siap. Okey, baik, bagus. Ada yang kata dah siap. Darin pun kata dah siap.
Siap. Okey, baik, bagus. Takif pun dah siap. Baik, bagus. Okey. Baik. Belum, belum. Izara kata belum. Tak apa, it's okay. Take your time. Tak apa, tak ada masalah pun. Okey. Kita belajar tentang zaman prasejarah. It's okay. Okey. Okey lah, Vinesh. Okey. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Dah siap? Okey, baik Shani. Okey. Dah. Okey. Okey, bagus. Okey, baik. So, daripada sini, okey, kita cuba tengok seterusnya. Zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah? Okey, ini next slide iaitu zaman manusia belum mengetahui dan mengenal tulisan. Dan dalam bahasa Sanskrit, zaman prasejarah dikenali sebagai Nirleka, dan bermaksud nir tu tidak ada dan leka tu bermaksud tulisan. Dan kewujudan manusia prasejarah ini dapat diketahui melalui kajian arkeologi dengan menggunakan kaedah gali dan cari. Dan zaman prasejarah terbagi kepada zaman batu dan juga zaman logam. Yang ini boleh ambil juga. Tapi jangan lukis lah. Just ambil title zaman prasejarah, kemudian kamu tuliskan zaman manusia belum mengetahui dan mengenal tulisan. Dalam bahasa Sanskrit, zaman prasejarah dikenali sebagai Nileka. So, sampai habis tulisan tu. Tapi yang bumi tu jangan kau lukis. Kan kau lukis bumi tu sekarang, besok baru siap. Jahanam. Kan bila nak siap. Okey. So, okey, bumi tu tak payah lukis. Ambil tulisan dia saja. Ambil nota dia saja. Okey. Baik. Memang zaman prasejarah terbagi pada dua iaitu zaman logam, zaman batu dan juga zaman logam. So itu yang kamu kena tengok benda tu ya. Okey, kalau dah siap bagi tahu tulis dah Okey, Hansen. Okey, Izara. Okey. Baik, bagus. So, inilah dia maksud zaman prasejarah Zaman prasejarah bermaksud zaman manusia belum mengetahui dan mengenal tulisan. Itu yang kamu kena faham.
tentang zaman prasejarah ini. Okey, baik. So, okey, kemudian kita akan lihat seterusnya, iaitu zaman prasejarah ini berkaitan dengan zaman batu. Alamak, belum siap lagi. Nasib baik. Insyani, terkejut cikgu. Kau ni kan Insyani. Lagi. Yang mana yang belum siap, boleh ambil sekarang. Okey. Sikit lagi, tak apa, tak apa. Boleh. Zaman prasejarah ni, kalau kita tengok terutama sekali zaman batu ya, adalah satu zaman yang kita boleh katakan sebagai selalu menjadi rujukan kepada sejarawan barat ya. Sejarawan barat selalu dia kata okey, zaman prasejarah mesti macam ni. Zaman batu mestilah orang tak reti bercakap, mestilah pakai cawat, kemudian pakai baju daripada kulit binatang, baju koyak-koyak apa semua kan. So itu adalah gambaran yang cuba diberikan oleh sejarawan kepada semua manusia tentang apa itu zaman batu. Jadi kita pun terfikir zaman batu memang macam tu kot. Jadi kita perlu buat kajian lagi sebenarnya. Adakah benar-benar zaman batu, orang-orang berzaman batu dulu macam tu? Kan. So kita kena fikirkan balik sebenarnya ya. Okey, baik. So kita teruskan dengan seterusnya. Iaitu zaman batu. Kenapa dipanggil zaman batu? Dipanggil zaman batu kerana penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian manusia. Maknanya semua manusia menggunakan batu je. Nasib baik tak makan batu je. Kita tak makan batu ya. Dan terbahagi kepada 3 tahap, iaitu zaman Paleolitik, zaman batu lama. Kemudian zaman Mesolitik, iaitu zaman batu pertengahan. Dan satu lagi iaitu zaman Neolitik, ataupun juga dipanggil sebagai zaman batu baru. Zaman batu baru. Jadi kalau kita lihat, inilah dia pembahagian dia. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. So boleh ambil kedua-duanya. Ya. Boleh ambil kedua-duanya. Maknanya yang atas tu dengan bawah pun sama boleh ambil. Boleh ambil. Kalau korang boleh ambil semua yang cikgu berikan ini, nota pada hari ini, maka cikgu akan belanja korang satu video berkaitan dengan zaman prasejarah, zaman batu. Kalau korang boleh ambil lah. Jadi cikgu akan belanja korang dengan satu video berkaitan dengan video best. Boleh, tak ada masalah. Baik, bagus. Bagus Ryan. Hansen dah siap. Bagus Hansen. Lavinesh pun dah. Yang zaman batu tu ya, zaman batu kemudian bawah tu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, itu pun boleh ambil ya. Secara ringkas lah. So kamu boleh buat kotak, kemudian kamu boleh buat arrow untuk tunjukkan dia punya zaman tu. It's okay Zara. Dan korang jangan lupa petang nanti pukul 3 kelas geografi kita ya. Kelas geografi kita pukul 3 nanti. Untuk kita belajar sambungan daripada hari tu, iaitu tentang bumi. Tentang bumi. Jangan lupa. Pukul 3 petang. Ya.
Okey, dah siap? Takif dah siap dah? Okey. Okey, baik, dah. Okey, dah siap juga Siti Hajar. Okey, baik. Kalau yang belum siap, cakap belum tahu. Nanti tak apa, cikgu boleh bagi masa, don't worry. Cikgu boleh bagi masa untuk kamu siapkan. It's okay. Okey. Baik. So, kita akan teruskan. Boleh kita teruskan Okey, kita teruskan dengan nota seterusnya. Okey, iaitu zaman kenapa? Kau ni dah siap? Kau ni kenapa Syah ni? Buat cikgu terkejut je. Okey. So inilah dia zaman Paleolitik. Okey, tempoh masa 2.5 juta tahun hingga 8,000 sebelum Masihi, dikenali sebagai zaman batu lama dan zaman yang serba mencabar kerana manusia perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka menggunakan teknologi batu yang serba ringkas. Peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang digunakan dalam aktiviti harian. Dengar sini, dengar. Sabar. Ini cikgu tak suruh salin. Jangan salin. Jangan salin. Ini hanya penerangan saja. Kita nak buat nota, kita nota yang ringkas. Bukannya penerangan. Kita dah tahu pun. Tahun dia 2.5 juta hingga 8,000 sebelum Masihi. Dah tahu dah dikenali sebagai zaman batu lama. Sebelum ni kan. Nota sebelum ni kan. So dah tak perlu dah salin. Buat pun nak salin 2-3 kali benda yang sama. Betul tak? Okey. Baik, ini hanya penerangan. Okey. Iaitu tempoh masa 2.5 juta tahun hingga 8,000 sebelum Masihi. Dikenali sebagai zaman batu lama dan zaman yang serba mencabar kerana manusia perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka menggunakan teknologi batu yang serba ringkas dan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang digunakan dalam aktiviti harian mereka. Kemudian zaman Mesolitik. Inilah dia, iaitu tempoh masa 12,000 hingga 4,000 sebelum Masihi, dikenali sebagai zaman batu pertengahan dan kehidupan manusia pada zaman Mesolitik semakin berkembang. Cuaca pada zaman ini pun tidak terlalu sejuk dan mereka mencari sumber makanan dengan memburu binatang dan menangkap ikan. Manakala, inilah dia gambaran dia. Siapa nak tengok video dia? Nak tengok video tak? Macam seperti yang cikgu janjikan. Jom kita tengok video berkaitan dengan zaman ini. Jom. Okey. Baik. Manusia pada zaman Paleolitik dan Mesolitik hidup secara nomad, iaitu tidak mempunyai kediaman tetap. Mereka berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain sambil memburu, memungut hasil hutan dan menangkap ikan. Tempat tinggal mereka adalah di dalam gua-gua yang berhampiran dengan sungai atau di sekitar tasik. Alatan yang mereka gunakan untuk aktiviti sara hidup diperbuat daripada batu dan tulang-tulang. Alatan batu ciptaan mereka lebih mengutamakan fungsi daripada nilai estetika atau seni. Di Malaysia, pertempatan masyarakat Paleolitik didapati pernah wujud di Kota Tampan di Lenggong Perak, Tingkayu di Sabah dan Guaniah di Sarawak. Okey, baik, betul. Jadi itulah yang berkaitan dengan kewujudan zaman prasejarah, iaitu zaman batu di negara kita. Negara kita pun ada Negara kita pun ada tentang zaman prasejarah tersebut. Jadi itu yang kita kena ketahui. Baik. Seterusnya, kita dah tengok tentang zaman Paleolitik dan juga zaman Mesolitik. Zaman Neolitik pula, iaitu tempoh masa dia 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Dan juga kalau kita lihat
Okey, iaitu dikenali sebagai zaman batu baru dan mengalami perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik. Sudah ada rumah. Kalau korang tengok, zaman Paleolitik, Mesolitik dia tak ada rumah. Tapi zaman Neolitik mereka dah ada dah bina rumah. Dah ada bina rumah tu ya. Nampak kat situ. Kemudian mereka dah ada perahu. Okey. Dan mereka dah ada aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan juga menternak binatang wujud di kawasan pertempatan pada zaman ini. Okey, zaman Neolitik. Dan kemudian ini contoh zaman Neolitik. Okey, baik. Untuk tengok video ini, cikgu kena enhancekan sound dan juga video supaya dia lebih jelas. Okey, jom kita tengok. Manusia pada zaman Neolitik mula mengubah cara hidup mereka daripada memburu dan memungut kepada bercucuk tanam dan menternak binatang. Masyarakat Neolitik tidak lagi hidup sebagai nomad mahupun tinggal di dalam gua. Mereka hidup menetap dalam kelompok besar iaitu masyarakat. Masyarakat Neolitik juga mencipta alatan batu yang telah dilicinkan. Organisasi sosial mula wujud dalam bentuk kekeluargaan dan mereka mula mementingkan pengkhususan kerja. Pembahagian tugas membolehkan mereka mempunyai banyak masa untuk menghasilkan artifak lebih baik. Kesannya, muncul individu yang berjaya memikirkan cara untuk melebur logam di sesetengah pertempatan masyarakat Neolitik pada peringkat akhir zaman tersebut. Kehidupan menetap dan keupayaan menghasilkan bahan makanan melebihi keperluan telah melahirkan sistem pertukaran barang yang dikenali sebagai sistem barter. Okey. So kita telah lihat bagaimana mereka telah melakukan perubahan pada zaman Neolitik. Iaitu zaman yang lebih maju. Lebih maju. So itu kesimpulan daripada zaman logam, zaman Neolitik tu. Dan kalau kita nak lihat, inilah dia seterusnya selepas zaman Neolitik, zaman logam. Di mana zaman logam merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi, dan inovasi telah dilakukan dalam peralatan mereka. Dan kemudian kita lihat iaitu tempoh masa 3,500 hingga 500 Masihi. Manusia zaman ini telah melakukan aktiviti pelayaran, menjalankan pertukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa. Dan antara peralatan besi yang digunakan untuk memburu, bertani dan menjalankan aktiviti harian adalah seperti kapak, tulang mawas, beliung dan juga mata lembing. Jadi itu berkaitan dengan zaman logam. Kita juga ada video tentang zaman logam. Iaitu kita cikgu akan enhancekan video ini. So ini dari zaman logam. Kejayaan mencipta dan menghasilkan bahan daripada logam telah melahirkan zaman logam. Zaman logam ini pula terbahagi kepada zaman gangsa dan zaman besi. Penggunaan alat daripada logam, khususnya besi, telah menyebabkan manusia berjaya mencipta perahu dan rumah. Manusia zaman ini juga berjaya menerokai lautan dan meningkatkan kegiatan perdagangan maritim. Perdagangan bermula di pesisir pantai, kemudian berkembang ke kawasan lebih. Baik. So itulah yang kita kata tentang zaman logam, iaitu mereka telah mula menggunakan gangsa dan juga besi sebagai alatan utama untuk mereka melakukan aktiviti harian mereka. So kita telah lihat tentang 4 zaman ini, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam, iaitu zaman logam, zaman gangsa dan juga besi. So itu
tentang introduction hari ini. Ciri-ciri zamaninya kita akan buat pada minggu hadapan. Sebelum itu, okey, baik, cikgu nak tanya, ada sesiapa yang masih tak faham tak? Ada tak mana-mana bahagian yang masih tak faham?